Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So hari ini rakyat Malaysia memberikan peringatan kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya berhati-hati dengan musuh dalam selimut yang ada di dalam Kerajaan Perpaduan. Mereka seakan-akan sebenarnya berada dalam kerajaan ini, menyokong kerajaan, tapi sebenarnya di belakang mereka sering menyerang, menyerang Perdana Menteri, menyerang DAP, menyerang ahli-ahli parlimen dan juga menyerang menteri-menteri kabinet. Antaranya Wee-Ka Siong, antaranya seperti siapa lagi? Ahmad Saleh dan beberapa individu lagi. Bagi saya termasuklah siapa ni, Hasan Karim, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan kerajaan ini berwaspada dengan individu-individu seperti ini. Kerana apa? Kerana bila-bila masa sahaja mereka akan menerkam seperti harimau yang kelaparan. Jadi hari ini Wee-Ka Siong menyerang Perdana Menteri, sahabat-sahabat semua, sehingga akan Setpol kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kenyataan balas terhadap Wee-Ka Siong ataupun menyekolahkan Wee-Ka Siong ini. Jadi apa sebenarnya serangan yang dibuat oleh Wee-Ka Siong ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Wee-Ka Siong bidas alasan Anwar enggan sahkan kewujudan Tita Edemdem. Jadi itu antara permainan yang cuba dibuat oleh Wee-Ka Siong ini. Dan kita tahu PAS juga sekarang terlihat begitu hipokrit. Menjadi hero, kononnya menjadi pejuang kepada Najib. Termasuklah Wee-Ka Siong, sahabat semua. Jadi Wee-Ka Siong ini adalah Presiden Parti MCA. Yang mana beliau membidas alasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim enggan mengesahkan kewujudan Tita Edemdem diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukumannya di bawah tahanan rumah. Anwar sebelum ini memberitahu Dewan Rakyat bahawa dia tidak dapat menjawab soalan itu kerana peraturan parlimen melarang perbincangan subjudis dan tiada perkenan agung sekarang. Wee membantah bahawa peraturan subjudis tidak lagi terpakai kerana penghakiman juri telah dimasukkan daripada sistem perundangan Malaysia. Keputusan mahkamah dibuat semata-mata oleh hakim profesional dan bukannya juri yang diambil daripada orang ramai. Dia memetik bekas Peguam Negara Tommy Thomas yang menyatakan prinsip subjudis tidak wujud di Malaysia kerana juri tidak wujud. Jadi semua hakim Malaysia adalah hakim profesional, bekerja sepenuh masa. Dan jika hakim Malaysia terpengaruh dengan apa yang mereka baca mengenai kes yang mereka hakimi dibincangkan di luar mahkamah, mereka tidak sepatutnya menjadi hakim, kata Wee-Ka Siong. Dan Wee-Ka Siong juga menyatakan bahawa perbicaraan rasuah SRC International Najib hangat dibincangkan di luar mahkamah ketika prosiding masih berjalan. Yang membincangkan itu adalah rakyat. Mereka berhak yang membincangkan, tapi bukannya pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, sahabat semua. Soalnya lagi, adakah mereka di pihak sana menghormati prinsip subjudis? Soalnya saya kagum dengan mereka yang kadang-kadang mengagungkan prinsip subjudis. Kalau sebelum ini Taqiyuddin juga pernah membuat kenyataan bahawa apa-apa perkara yang masih dibincangkan di dalam mahkamah, jika dibincangkan di dalam parlimen, ia adalah satu perkara subjudis, katanya. Jadi hari ini siapakah yang dianggap oleh Wee-Ka Siong ini? Jadi bekas Menteri Pengangkutan itu turut mengecam kenyataan Jabatan Peguam Negara pada 9 Disember yang menggesa orang ramai supaya tidak membuat ulasan subjudis mengenai Tita Edemdem memenangkan kes berkaitan masih belum selesai di mahkamah. Wee-Ka Siong berkata AGC telah mendahului mahkamah berbuat demikian. Beliau kemudian menggesa kerajaan untuk mengesahkan sama ada Tita Edemdem itu dikatakan wujud atau tidak. Rakyat mahu tahu saja Edemdem itu ada atau tidak, katanya. Pemimpin MCA itu juga menjelaskan dia melihat isu itu sebagai penyalahgunaan mahkamah kerana kerajaan boleh menyelesaikan perkara itu tanpa perlu perbicaraan dengan hanya menjawab soalan sama ada Tita Edemdem itu wujud atau tidak. Ini memang dia tidak tahulah apa yang dikatakan, ataupun mungkin dia sedang tidur di dalam Dewan Rakyat, tidak mendengar pencerahan dan juga jawapan daripada Perdana Menteri kita. Mungkinkah itu yang mereka lakukan, datang ke parlimen ataupun mereka memekakkan telinga dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri, kerana kita tahu mereka ini umpamanya seperti musuh dalam selimut. Dan kerana kenyataan daripada Wee-Ka Siong ini,
Hari ini Setpul Datuk Seri Setiausaha Politik ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekolahkan Wee Ka Siong berhubung prinsip undang-undang. Jadi apa kenyataan beliau? Mari kita lihat kenyataan ini. Jadi Setiausaha Politik Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Muhammad Kamil Abdul Munim menyekolahkan Wee Ka Siong berkenaan prinsip undang-undang subjudis. Ini ekoran tindakan Wee Ka Siong yang membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menangguhkan penjelasan beliau berhubung tita addendum Pak Sultan Pahang yang menyokong agar mantan Perdana Menteri Najib Razak dikenakan hukuman tahanan rumah. Wee telah menggunakan hujah mantan Peguam Negara Tommy Thomas bahawa prinsip subjudis tidak terpakai kerana sistem kehakiman kita tidak menggunakan juri. Jadi sejak bila subjudis rule telah dimasukkan dalam sistem perundangan negara ini? Soal Kamil menerusi laman X. Apakah Tommy Thomas Peguam Negara pada ketika itu telah memasukkan peraturan subjudis dan Wee Ka Siong memilih untuk menggunakan pandangan Tommy Thomas berbanding pandangan Peguam Negara sekarang ya untuk menjadi juara dengan mendesak Perdana Menteri untuk terus mengulas hal yang dibicarakan soalnya. Apakah Wee Ka Siong terlalu terdesak sehingga terpaksa mengolahkan peraturan perundangan mengikut selera tekak sendiri? Istana Pahang sendiri memilih untuk menghormati prosedur mahkamah dengan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Kenapa Wee Ka Siong pula perlu bertindak lebih sudu dari kuat dalam hal ini soalnya. Kita faham mungkin ini salah satu percubaan Wee Ka Siong untuk terus kekal relevan di mata beberapa pihak dengan terus-menerus mendesak Perdana Menteri meskipun penjelasan panjang lebar telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lupakah Wee Ka Siong katanya bahwa Najib Razak dipenjara ketika zaman Perdana Menteri Ismail Sabri dan beliau ketika itu tidak selantang ini dalam membela Najib Razak. Jadi negara ini negara hukum, ada proses dan peraturannya. Justru hormati proses ini, kata Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ditujukan ya kepada Wee Ka Siong ini, sahabat-sahabat semua, karena hanya tahu mengambil sekerat-kerat apa yang dikatakan oleh bekas Peguam Negara sebelum ini atas lantikan Mahathir Mohamad, geng Mahathir lah nampaknya. Tetapi beliau tidak menyatakan secara details adakah benar ya seperti yang dikatakan oleh Kamil bahwa isu subjudis ataupun juri ini telah dibatalkan. Soalnya ya kita perlu memeriksa ataupun mendengar ya Peguam Negara yang ada dalam yang terkini, bukannya yang sudah jadi mantan, sahabat-sahabat semua. Jadi saya sedang mencari satu video ya, sedangkan pihak istana pun turut faham dengan isu undang-undang dan kenapa itu mereka tidak mau membuat kenyataan dan mereka juga membuat kenyataan bahwa mereka harus hormati mahkamah ya dalam hal isu ini. Jadi okey, ini dia video itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya wait ya. Untuk kita memahami apakah kenyataan daripada pihak istana berkaitan dengan isu ini, kita juga perlu mendengar kenyataan daripada pihak istana Pahang ya berkaitan dengan isu addendum ini. Kalau Wee Ka Siong, Taqiyuddin katanya kenapa tidak dapat memberikan jawapan? Adakah mereka ini melebihi kuasanya daripada istana? Adakah mereka ini menganggap mereka lebih besar daripada Peguam Negara, sahabat-sahabat semua? Itu yang menjadi persoalan kita. Jadi saya membawakan anda sekali lagi untuk mendengar ya kenyataan daripada Istana Pahang ya, daripada Istana Pahang. Apa yang mereka keluarkan, kenyataan apa yang mereka lakukan ya berkaitan dengan isu tita addendum Najib Razak ini. Jadi mari kita tonton video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang telah menghadap ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dan menyembah maklum berhubung dengan perkara titah addendum yang di Pertuan Agong ke-16 yang telah dikemukakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan affidavit Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nizar bin Datuk Seri Muhammad Najib, anak dia kepada Datuk Seri Muhammad Najib, bagi menyokong permohonan Datuk Seri Muhammad Najib di Mahkamah Tinggi. Dan di atas nasihat yang
Amat berhormat Menteri Besar Pahang dan saya serta bagi menghormati prosiding mahkamah, maka pihak Istana Pahang tidak akan membuat apa-apa kenyataan lagi tentang perkara ini kerana ia boleh mengakibatkan subjudis ke atas kes rayuan yang telah dibawa di hadapan Mahkamah Rayuan Malaysia di dalam rayuan sivil nombor W01 dalam kurungan M sengkang 456 sengkang 07 Palang 2024 yang telah ditetapkan untuk pendengaran pada 6 Januari 2025 di mana keputusan berkaraannya masih belum dibuat oleh mahkamah tersebut. Alright. So itu dia sahabat semua. Pihak istana sendiri pun menghormati keputusan ataupun perkara ini kerana ia masih dalam perbicaraan ataupun melibatkan mahkamah dan mereka tidak mahu membuat kenyataan, menghormati mahkamah dan tidak mahu melakukan ataupun berlakunya subjudis. Tapi herannya kenapa Wee Ka Siong ini beberapa pimpinan lain seperti Taqiyuddin, banyak lagi lah pemimpin-pemimpin lain mendesak kerajaan hari ini. Dan bagi saya, agar tidak jatuh dalam perangkap yang sedang dipasang oleh individu-individu seperti Wee Ka Siong ini dan Taqiyuddin ini, kerajaan harus berhati-hati ya membuat kenyataan seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memahami bahwa jika membuat kenyataan sedangkan isu ini masih dalam mahkamah, ya, itu adalah satu subjudis. Tapi hari ini sekali lagi mereka memusingkan fakta, memperbodohkan orang, dan memperbudak-budakan. Mereka anggap hari ini ya rakyat senang diperbodohkan seperti mana yang dilakukan oleh mereka sebelum-sebelum ini. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Jadi sabarlah ya, beberapa hari lagi. 15 hari tambah 8 hari kalau 8 hari bulan Januari ya. Tinggal 20 lebih hari bulan depan sahabat semua. Kenapa tidak dapat sabar? Kenapa harus menekan? Kenapa harus menggesa kerajaan ini melanggar hukum? Atau adakah ketika mereka menjadi kerajaan, mereka seringkali melanggar hukum, melanggar undang-undang? Itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya anda berikan di dalam ruangan komen berkaitan dengan isu ini. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.